Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan hidayah petunjuk untuk berada di atas manhaj Al-Quran dan As-Sunnah, yakni manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan kita mengharapkan Allah istiqamahkan kita dan Allah berikan kekuatan untuk kita istiqamah ini berterusan sehingga hari kematian kita, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih imannya, bersih amalannya, dan segala-galanya bersih. Mudah-mudahan janji Allah kepada orang yang beriman itu jannatul muttaqin, ialah syurga yang jannatul lil muttaqin, syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar dalam surah Al-Ghashiyah, yang mana pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan bagaimana Allah menceritakan kepada kita tentang makhluk-makhluk ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Empat makhluk ini diterangkan oleh Allah dengan secara terperinci yang bersesuaian pada zaman itu, manusia-manusia dalam keadaan yang mana itu gambaran-gambaran yang diterangkan kepada mereka melihat di depan mata tentang keajaiban unta, yang mana kita tahu bahawa unta ini mempunyai kelebihan dia tersendiri yang dianggap sebagai kapal safinatu fil sahra, kapal pengangkut di padang pasir. Allah berikan kekuatan kepadanya, mampu untuk merentasi padang pasir dan mampu bertahan laparnya, dan mampu mengangkat barang yang berat. Dan itulah Allah ceritakan kepada kita, kepada terutamanya orang-orang Arab di zaman itu yang berbagai-bagai. Ada yang badawinya, ada yang kehidupan yang penting ianya termasuk dalam kenderaan yang paling mahal pada ketika itu, terutamanya yang disebutkan sebagai unta merah, yang menjadi pilihan, bahkan menjadikan sebutan oleh Rasulullah ganjaran yang lebih baik, lebih besar daripada unta merah, yang yakni unta yang paling mahal. Baik, apabila Allah menceritakan perkara-perkara ini pada zaman dahulu, kalau dia cerita pada zaman sekarang ini, kita tak berapa nak layan sangat unta. Alah, unta kan, kita kalau sebut Porsche, kan, Ferrari, tu lain, ya, lain macam je kita dengar, ya, kalau boleh nak sebiji. Okey, ianya merupakan satu kenderaan yang mana pada zaman itu mempunyai keistimewaan. Lalu Allah ceritakan supaya masyarakat manusia berfikir. Allah nak menceritakan itulah kerububiyahan Allah, sifat ketuhanan Allah, yang mana dia mampu mencipta satu makhluk yang mana tidak ada tolok bandingnya, yang mengikut arahan, ya, yang mengikut arahan begitu sekali. Kemudian Allah ceritakan, tidakkah kamu melihat bagaimana langit itu didirikan tanpa mempunyai tiang, bagaimana dia tergantung di atas sana, dan bagaimana sifatnya, ya, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Tetapi diceritakan bahawa pada tiap-tiap langit itu ada pintunya. Kita ada 7 petala langit. Saintis tidak dapat menuju kepada 7 petala langit, baru langit yang pertama yang mereka sampai, itu pun baru kaki langitnya sahaja. Kerana apa? Kerana untuk masuk kawasan yang lebih dahsyat ini, yang disebutkan langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke-7 itu memerlukan kekuatan yang begitu kuat, yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Maksudnya, wahai jin dan manusia, jika kamu mampu untuk memecahkan langit-langit tu, bumi dan langit ini, ya, langit-langit tu
dengan kekuatan, maka buat. Dan kamu tidak mampu melakukannya melainkan dengan kekuatan yang dahsyat. Oleh kerana itu, perjalanan Isra' Mi'raj yang disambut oleh masyarakat kita seorang Muslim ni, ya, seharusnya mereka ambilkan perjalanan Isra' Mi'raj ini sebagai keimanan. Sebagai keimanan, keyakinan kehebatan ketuhanan kita. Allah yang mampu, yang mentadbirkan alam semesta ini. Dalam langit sahaja ada tujuh lapis. Dan pada setiap lapis jaraknya 500 tahun. Bagaimana? Wallahu alam. Dan setiap lapis itu mempunyai penjaga-penjaga. Dan setiap lapis itu yang mana Rasulullah telah menyaksikan di kalangan roh-roh para nabi. Hafal dah ke? Ha? Dah hafal dah? Langit pertama siapa? Langit kedua siapa? Ha? Langit ketiga siapa? Kena hafal. Kenapa? Orientalis menghafalnya. Orang Yahudi menghafalnya. Orang Kristian menghafalnya. Kerana mereka mencari lelaki yang bakal menggoncangkan dunia ataupun merubah suasana politik dunia ataupun keadaan dunia pada satu hari nanti. Ya. Oleh kerana tu kita sayang sekali kita datang tiap-tiap ialah orang buat majlis maulud Isra' Mi'raj, datang dengan kenduri kendara yang ingatnya makanan je, ya, makanan tahun lepas biryani. Akhirnya peristiwa Isra' Mi'raj habis begitu saja dengan biryani, apa lagi yang diingatkan, tanpa mengambil iman dalam kisah-kisah Isra' Mi'raj. Sedangkan ianya merupakan asas penting. Orang-orang kafir mengetahui, mereka tahu bahawa apa yang Rasulullah kata itu benar. Apa yang Rasulullah sampaikan itu benar. Dan apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, diangkatkan Nabi Isa alaihissalam dengan jasadnya sekali di atas langit itu benar. Tetapi orang Islam terlupa di mana siapa yang duduk di langit pertama, kedua, ketiga, sampai kita pun tak kisah. Akhirnya kita pun tak kisah. Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Ya, apabila Rasulullah turun naik untuk mengambil solat, untuk mengurangkan solat itu sebanyak 9 kali, kita tak fokus tang situ, kita tak beriman dengan kedudukan Ar-Rahmanu ala arsyis tawa, tetapi kita sibuk dengan capal. Tu dia iman kita capal. Na'udzubillah min zalik. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Oleh kerana itu berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah yang beri petunjuk kita untuk mengenal Tuhan kita dengan sifat yang layak, ya, layak baginya. Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Maka kita telah bicarakan kedudukan langit yang begitu hebat, baru bawah langit yang pertama dengan galaksi-galaksi yang berbagai-bagai, dengan planet-planet yang berbagai-bagai, dengan rahsia yang tidak dapat dibukakan lagi, ya. Hanya Allah yang mengetahui kedudukannya. Kerajaan di langit dan kerajaan di bumi miliknya. Maka kita beriman dengan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mengangkat Rasulullah SAW perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang seharusnya perjalanan itu sebulan menjadi dalam satu malam. Dan dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, ya, perjalanannya 500 tahun. Perjalanan dijadikan hanya satu malam. Fallah, ya, Allah itu fa'alu lima yurid. Allah boleh buat dengan apa yang dia kehendaki. Idza arada sya'an an yakula lahu kun fayakun. Bila dia hendakkan sesuatu, maka dia mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Maka dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini amat penting kita beriman. Yang pertama melalui hadis-hadis yang diceritakan, hadis-hadis yang sahih. Kerana dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini bercampur-campur hadisnya. Ada yang palsu, ada yang dhaif. Kita ambil hadis yang sahih kerana ianya termasuk persoalan ghaib. Maka langit yang pertama, apabila Rasulullah SAW dibenarkan naik, maka orang yang pertama, roh yang pertama dijumpai adalah roh Nabi Adam AS. Ya, kita tahu. Kemudian naik langit yang kedua, kita ringkaskan, kerana kita termasuk dalam bab langit, hanya Allah yang mengetahui bagaimana keadaannya, hanya iman sahaja mampu untuk membicarakan hal tersebut. Naik langit yang kedua, maka dia bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Maka itulah langit yang menjadi isu besar kepada orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ingin membunuh Isa alaihissalam. Kerana apa? Isa adalah Nabi yang mereka tidak suka.
Mereka kerana Nabi Isa akan mengubahkan suasana keadaan di akhir zaman. Kita tahu, kita beriman dengan hadis-hadis. Ingat tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang kafir membaca hadis-hadis mereka, terutamanya orang orientalis, ya, mereka tahu kedudukan, bagaimana kedudukan hadis tersebut. Apatah lagi jika diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan perempuan, kita kata orang kafir pun tak tahu mana. Tak. Buku yang dikarangkan, ensiklopedia hadis yang lebih kurang tebal ni, satu jilid ni, ya, tinggi, besar, ya, saya ada. Lebih kurang ada 7 ataupun 8 buku yang bukan orang Islam karang. Ya. Orang orientalis, orang kafir mengkarang buku tu untuk menjadikan rujukan. Semua Sunan Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasai, semua ada. Bahkan hadis Muwatta Imam Malik pun ada. Orang kafir yang buat. Setelah beratus tahun yang lepas, mereka buat untuk menjadikan sumber rujukan mereka bagaimana untuk menyesatkan umat ini. Oleh kerana itu jangan terkejut kalau kita mendengar orang kafir hafiz Al-Quran. Jangan terkejut. Kerana mereka nak gunakan Al-Quran untuk menyesatkan manusia. Dan jangan terkejut pula orang-orang yang Islam pun hafiz Quran, tetapi tunggang langgang, ikut golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah, golongan Sufism, golongan apa. Sayang umat Islam. Sayang apabila tidak mencari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai jalan mereka, ya, akhirnya mereka berada di kelompok-kelompok yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu jangan terjebak, ya, kadang-kadang dia putus hafiz Quran, kita dah sangka okey dah, memang tak nafikan okey. Tetapi aliran yang dibawa, ya, budak-budak ni dibawa ke mana? Hafiz Al-Quran ke arah mana? Ke arah Mu'tazilah, ke arah Qadariyah, Jabariyah, ke arah Syiah, berbagai-bagai arah yang mana 72 kelompok yang Rasulullah katakan itu. Jangan kita terkejut dengan perkara ini. Kerana Rasulullah dah bagi tahu zaman ulama yang menentang Imam Ahmad, Mu'tazilah, hafiz Al-Quran, hafiz hadis, tapi terpesong. Nampak tak? Apatah lagi kita berada di akhir zaman ini, ya. Ianya akan berlaku seperti umat-umat yang terdahulu. Cuma pastikan manhaj kita mustaqim mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Jadi apabila selesai langit yang kedua itu Nabi Isa alaihissalam, pertama kita beriman bagaimana tak boleh dibayangkan persoalan ghaib yang Rasulullah katakan, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kita beriman. Jangan banyak bicara. Tetapi Nabi Isa akan turun di akhir zaman yang akan mengubahkan suasana politik ataupun suasana dunia di akhir zaman. Ingat tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, perbicaraan akhir zaman ini memang sekarang ini banyak dibicarakan. Memang kita berada di akhir zaman. Percaturan-percaturan yang sekarang ini berlaku, peperangan antara Ukraine dengan Rusia. Berhati-hati, ya. Peperangan akan berlaku. Mungkin akan berlaku berterusan, yang mana ianya akan mencetuskan peperangan yang terbesar, ya. Wallahu alam. Yang mana kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa akan berlaku, ya. Bila berlaku peperangan, kenapa? Mereka muncul di saat dunia kucak-kacir, ya, kucak-kacir keadaan dunia. Wallahu alam. Hanya Allah yang tempat kita mengadu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Adakah kita akan hidup pada zaman itu ataupun wallahu a'lam, anak cucu kita pun akan hidup zaman itu, wallahu a'lam. Tapi peristiwa itu akan berlaku. Yang menakutkan kita ialah keadaan iman kita pada ketika itu. Baik. Kemudian apabila dia Nabi Rasulullah SAW dibenarkan naik ke langit yang ketiga, dia bertemu dengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Rasulullah mengatakan Nabi Yusuf itu cantik orangnya. Lalu dia naik langit keempat, maka dia bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Maka dia naik langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Keenam Nabi Musa, dan yang ketujuh Nabi Ibrahim yang bersandar ataupun bersandar di Baitul Ma'mur. Kita beriman
Tetapi itu gambaran yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyaksikan semua perkara itu dan mengimani dengan keadaan yang cukup ajaib. Sehingga Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dan kemuncaknya sampai ke atas, lalu menerima solat, dan dia turun bertemu dengan Nabi Musa, langit yang keberapa tadi? 6. Lalu Nabi Musa dalam keadaan menasihatinya supaya mengurangkan solat. Ini di antara gambaran-gambaran roh ahli-ahli para nabi. Kenapa orang-orang Islam ini terbahagi 4 golongan yang terbaik? Pertama, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Pertama, para nabi. Kemudian para syuhada, as-siddiqin. Yang ketiga, para syuhada. Dan keempat, para salihin. Kemudian bawah-bawah tu ialah orang-orang yang beriman. Tetapi 4 kategori ini adalah 4 kategori yang terbaik di kalangan umat Islam, orang yang beriman. Para nabi kita memang tidak akan sampai dalam bab itu, kerana itu khas untuk para nabi yang bersifat maksum, yang tidak ada dosa. Tetapi para siddiqin mungkin kita boleh sampai. Seperti mana Nabi Abu Bakar As-Siddiq membenarkan perjalanan Nabi dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di saat manusia tidak boleh terima melalui akal mereka. Sekarang kalau bicarakan itu tak menjadi masalah. Dalam sekelip mata, perjalanan itu tak menjadi masalah. Tetapi pada zaman itu. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita membicarakan hadis ataupun membicarakan Al-Quran, pertama, bila Al-Quran itu tak menjadi masalah, kerana dia memang mutawatir, beriman dahulu. Begitu juga hadis yang sahih, beriman dahulu. Walaupun tak boleh, akal tu tak boleh nak terima, macam tak logik, beriman dahulu, membenarkan risalah ini. Jangan masukkan akal dalam bab-bab yang begini. Kerana persoalan-persoalan yang Rasulullah SAW terangkan, ya, adalah kadang-kadang persoalan itu macam tak logik di akal. Agama bukan logik. Agama iman. Oleh kerana itu Rasulullah SAW apabila menerima wahyu dari Allah, ya, dalam bab-bab yang begini, seperti kita ceritakan dalam peristiwa Isra' Mi'raj, berapa ramai yang telah murtad, tak boleh nak terima. Kerana akal pada zaman itu selalu naik unta 30 hari perjalanan, tiba-tiba satu malam, tak logik di akal. Berapa ramai yang murtad pada kes peristiwa Isra' Mi'raj. Begitu juga dalam peristiwa perubahan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berapa ramai yang murtad. Tak boleh nak terima. Apa Rasulullah sekejap kat Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram. Berpusing-pusing. Mereka keluar. Tuan-tuan dan perempuan, iman membicarakan dalam bab ini. Ikut sahaja arahan Rasulullah. Ikut sahaja arahan Allah. Itu dia kaedah. Dan jangan ditambah, jangan dikurang. Kerana ini agama wahyu, bukan agama akal. Allah kata berzikir la ilaha illallah, jangan kan? Allah mengajarkan melalui Rasul, lisan Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara mengikut hawa nafsu, tetapi dia membuat apa yang Allah arahkan mengikut wahyu yang Allah arahkan. Kalau Rasulullah ada berzikir cara begitu, kita boleh terima. Kita terima as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Tetapi bila Rasulullah mengajar zikir-zikir yang jelas, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ataupun kalimah-kalimah yang ajar la hawla wa la quwata illa billah, apa lagi, bismillahilladzi la yadurruhu, ya, berbagai-bagai kalimah itu jelas dalam hadis yang sahih, as-sam'u wa ta'ah. Jangan kita pula nak bega dia nak jadi bagi cantik sikit, itu cantik kita. Akal kita dah bermain. Mula nak mengkiaskan Allahu huwa. Itu jadilah. Auzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, ini agama. Agama kita berdiri di atas dalil. Agama kita berdiri di atas wahyu Allah. Jangan sesiapa pun, walaupun perangkat tok guru, walaupun pangkat PhD, walaupun apa sekalipun, bawa tanpa dalil, terpaksa kita tolak.
Kita mengagungkan Rasulullah, bukan mengagungkan pribadi-pribadi selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi perkara ini amat penting kita ketahui, dan begitu juga persoalan yang kita bicarakan dalam persoalan roh para nabi. Roh para nabi, begitulah kedudukan yang diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Mereka masih lagi dalam keadaan menasihat. Mereka masih lagi melakukan amalan-amalan sebagai memuji Allah, sebagai mengabdikan diri kepada Allah walaupun di alam roh sana. Ya, kedudukan mereka istimewa begitu. Dan roh para syuhada disebutkan di dalam surah Ali Imran. Bagaimana mereka bercita-cita untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan di alam sana, alam roh. Oleh kerana itu, roh orang beriman, roh orang kafir berbeza. Dan jangan jadikan roh-roh ini seperti kita di dunia. Bila kita masuk roh-roh ini, persoalan roh ke dalam dunia kita, maka akan terpesonglah. Segala amalan-amalan berkaitan dengan kematian terpesong banyak. Itu yang sampai duduk di kubur berapa hari, ya, takut malaikat datang nak soal. Itu di antara perkara-perkara yang kita masukkan akal dalam persoalan ghaib. Maka kita upah orang duduk selama 40 hari. Lepas tu kita buat majlis, apa dia? Majlis 10 hari. Pecah mata, pecah perut, pecah tabung. Itu yang lah, pasal dah habis duit dah. Banyak sangat. Pasal kita menggunakan akal dalam bab ini, akhirnya kita membicarakan, kalau nanti hari raya nanti lagi orang hantar mesej, ya, roh mak bapa akan datang pada hari raya. Kenapa? Nak makan lemang. Kenapa? Dari mana datang perkara-perkara tersebut? Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, roh orang-orang soleh lain kedudukan. Dia tidak memerlukan kita hanya pada bentuk 3 perkara. Apa dia? Doa anak yang soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Itu sahaja. Bahkan kita tak tahu kedudukannya di dalam kubur. Orang yang beriman, hanya Allah yang mengetahui dia. Dan dia dalam kubur dia yang tahu. Dan Rasulullah apabila diwahyukan kepadanya, tiba-tiba datang kepada kita, tengok itu kubur orang yang soleh. Anggapan kita yang soleh. Allah wallahu a'lam. Ya. Lalu kita datang, masalahnya orang yang dalam kubur itu telah dibicarakan bagaimana sifat roh-roh dia. Mereka yang soleh, okey, para syuhada tadi Allah ceritakan. Cuba tengok dalam surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran. Supaya kita tahu kedudukan roh ini bukan main bicara sesuka hati saja. Bila kita bicara suka hati itu yang kita pergi ke kubur, kita kata orang tu soleh, kita minta doa. Dia sendiri dalam keadaan mengharapkan doa daripada anak-anaknya. Okey, baik. Surah Ali Imran ayat yang ke 170. 169 kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kamu mengira bahawa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Okey. Dalam bab ini kita melihat Allah mengatakan kehidupan mereka itu dah kategori kehidupan yang istimewa. Jangan kamu sangka mati-mati biasa macam itu. Jangan. Ataupun mati-mati kata. Mereka mati dalam keadaan istimewa kerana mengikut arahan Allah, yang mana mereka itu diberikan nikmat yang Allah ceritakan ahya'un 'inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberikan rezeki. Rezeki apa? Di sini yang kita takkan dapat membahaskan melainkan adanya dalil. Mereka tidak makan dalam kubur. Kita ingat bila rezeki itu makan je. Rezeki aku hari ni makan. Ya. Rezeki hari ni tak ada teh air herba misalnya. Ya. Ini di antara perkara yang kita sangka. Rezeki ini berbagai-bagai. Usia kita rezeki. Nafas kita rezeki. Sehat tubuh badan rezeki. Segala-galanya bentuk rezeki, wallahu alam, di sisi Allah rezeki ini wallahu alam.
Tetapi kedudukan istimewa yang disebutkan oleh Allah, mereka ini apa dia? Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusuli mereka, bahawa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ahli-ahli syuhada, mereka para syuhada, yastabshirun, mereka bercita-cita nak bagi tahu kepada orang yang hidup, kalangan saudara mara dia, kawan-kawan dia, yastabshirun, meminta Allah sampaikan, kalau boleh mereka nak menyampaikan keistimewaan orang yang mati syahid. Ya, ada hadis panjang berkaitan dengan ni, bagaimana Allah bertanya, apa yang kamu nak lagi? Ya, begitulah kesudahan dalam kisahnya. Mereka nak hidup, lepas tu masuk medan jihad syahid. Nak hidup walaupun bagi beribu nyawa, itu mereka nak. Kenapa? Nikmat, nikmat, nikmat. Orang yang mati syahid ini nampak je luka teruk, tetapi mereka itu, ya Rasulullah kata, seolah-olah seperti kena gunting ataupun pisau yang sakit. Oh, aduh, lepas tu tak sakit dah. Kita nampak teruk, hancur. Lepas tu kedudukan mereka yang istimewa, mereka diberikan untuk mensyafaatkan kaum keluarganya dalam 60 orang. Bukan sebarang ya yang boleh memberi syafaat, tapi mereka boleh. Mereka dibebaskan daripada azab kubur. Mereka dibebaskan pada hari gegak gempita yang besar, ya, tempikan yang besar di akhirat kelak. Mereka diberikan 70 hurul ain. Ya, ini di antara kelebihan para syuhada. Okey, cuma di alam roh ini yang disebutkan dalam hadis, mereka berada di satu kantung-kantung yang tergantung di Arash Ar-Rahman, dan mereka roh mereka berada di dalam tubuh seperti seekor burung. Bagaimana? Wallahu a'lam. Adakah syurga yang dimaksudkan itu? Cuma yang kita tahu, syurga yang dimaksudkan itu bukanlah syurga yang bakal kita duduk kekal abadi, tetapi syurga itu yang dimaksudkan tempat istimewa. Kerana Nabi Adam dulu pun di syurga juga, tetapi diturunkan ke bumi. Ya, oleh kerana itu ulama membahaskan dalam bab syurga pun ada perbahasannya. Syurga yang Nabi Adam turun itu bukanlah syurga yang bakal kita pergi, tetapi keistimewaannya dahsyat. Ya, bila sebut syurga, keistimewaannya dahsyat. Dan begitu juga syurga yang syuhada duduk bukanlah syurga yang bakal kita duduk, yang mereka akan duduk kesudahannya. Kerana apa? Syurga yang akan kita duduk, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, khalidina fiha abada, kekal untuk selama-lamanya. Dan bentuk-bentuk kita istimewa, dan keadaan-keadaan kita berbeza, begitu istimewa sama sekali. Ya, jadi baik. Kemudian Allah ceritakan lagi, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurniaan yang besar dari Allah, dan bahawa Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang beriman. Tu dia, kita berdiri bersama dalil. Alhamdulillah, jangan bicara banyak dalam bab ini. Ya, iman yang akan menentukan kedudukan kita dalam bab ini. Kemudian Allah ceritakan dalam surah Yasin, ini para syuhada yang disebutkan. Ya, lelaki yang berdakwah kepada penduduk tu, ya, kemudian mereka ingkar. Okey. Kita tengok surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk 23. Ayat yang ke-25, muka surat 441. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita ambil ayat 25 tu. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun.
bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dia istiharkan. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, seorang lelaki yang beriman dengan 3 Rasul. Ya, 3 Rasul, seorang sahaja pengikutnya. Dan suasana pengikutnya satu tempat itu penuh, ramai. Mereka sedang membunuh para Nabi tersebut dan membunuh lelaki ini. Tetapi lelaki ini tidak berganjak. Ini yang amat penting untuk kita ketahui. Bila kita mengambil Al-Quran dan As-Sunnah, beriman dengan manhaj Al-Quran dan As-Sunnah, berdiri istiqamah, jangan berganjak. Kita akan diuji. Kita nakkan jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan Allah berikan. Ya, pasak seperti pasaknya gunung ganang yang takkan berubah. Bayangkan semua orang menentang 3 Nabi seorang lelaki. Apa lelaki ini katakan? Dengan berani dia mengatakan kepada kaumnya, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman dengan Tuhan kamu, dengar elok-elok. Subhanallah, lalu ditangkap lelaki ini dan dibunuh. Maka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mati syahid, dia waktu kena tu mati itu sahaja sakitnya yang sedikit. Lalu dia mengatakan, ini roh dia dah melepasi kisah tersebut. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Nampak tak? Dia masih mengharapkan kaumnya mengetahui. Apa dia? Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi keampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ini di antara perkara yang menarik, bahawa barang siapa yang mempertahankan sunnah Rasulullah, yakni manhaj jalan Rasulullah, maka dia termasuk di kalangan, kalau dia mati dalam keadaan dia mempertahankan, di kategori syahid. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mempertahankan agama ini. Baik. Jadi dalam peristiwa kita dah lihat 3 perkara ni. Ya, para nabi settle dah. Kemudian para syuhada settle dah. Orang kafir settle dah. Dan yang ketiga, orang-orang yang beriman, yang disebutkan dalam hadis dari Bara Ibn Azib menceritakan bahawa roh orang yang beriman setelah naik ke langit dipersembahkan kepada Allah, maka dia terbahagi kepada 2. Roh orang yang beriman, maka yang melepasi langit ke-7, ya, maka dia termasuk di dalam kitab Iliyin. Allah mengatakan masukkan dia, nama dia termasuk dalam kitab Iliyin. Wa ma adraka ma Iliyun, kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Itulah kitab yang tertulis, marqum. Marqum bukan tulis dengan pensel, seperti tulis dengan, ya, apa orang kata, ya, diukirkan. Maksudnya dia tidak akan padam. Dan masukkan dia di kalangan orang yang muqarrabun. Orang yang muqarrabun seperti Jibril alaihissalam, malaikat-malaikat yang istimewa, kedudukannya hampir dengan Allah. Itu dia orang yang beriman. Kemudian dipulangkan ke bumi. Maka urusan dia, seperti mana datang Munkar dan Nakir, dapat dijawab semua soalan itu. Maka dikatakan, duduklah kamu, tidurlah kamu dalam keadaan tenang, ya, sampai hari kiamat. Tetapi roh yang kedua, orang beriman, dia tidak melepasi. Sebab apa? Sebab hutang. Oleh kerana itu berhati-hati dengan hutang. Jangan biasakan kita berhutang. Kerana hutang menyebabkan seseorang itu roh dia tidak melepasi walaupun langit yang pertama. Na'udzubillah. Hatta para syahid, yang mana syuhada di dalam mujahidin di dalam peperangan fardu kifayah pun tidak melepasi, ya, langit yang pertama jika ia punya berhutang. Ini di antara perkara yang berbahaya dalam berkaitan berhutang. Maka jika kita berhutang, bayar. Jangan main cabut lari je. Ya, kalau berhutang rumah, bayar juga. Kalau kena tarik, sabar je. Ya, kereta pun begitu, bayar. Kena tarik, selesai. Kenapa? Bila ada jaminan, maksudnya jaminan itu ditarik misalnya. Okey? Maka secara automatik dia tidak berhutang dah. Okey? Tapi janganlah kena tarik. Nanti nak pergi kelas naik LRT pula. Baik. Okey, gambaran-gambaran itu diterangkan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Kita masukkan kerana dah berkaitan dengan langit-langit. Cuma
persoalan langit termasuk persoalan yang tidak mampu untuk dibahaskan. Ya, kita serahkan kepada saintis Muslim yang lebih mahir dalam bab-bab yang begini supaya mereka membahaskan, tidak lari daripada manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini Allah menceritakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. 4 perkara ini ada di depan mata orang-orang Arab pada ketika itu. Mereka menyaksikan semua makhluk-makhluk yang Allah ceritakan ini. Maka Allah katakan, siapa yang menciptakan ini semua? Tak lain dan tak bukan satu zat yang maha agung yang mempunyai kekuasaan, iaitu Allah. Dia pasakkan gunung ganang, dia ratakan bumi ini supaya kita dapat duduk istimewa. Bukan rata begitu sahaja, dijadikan graviti untuk kita bertapak dengan selesa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, ini bukan sebarangan. Ini Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah. Berbeza dengan manusia yang menyembah api, berbeza manusia yang menyembah lembu, berbeza manusia yang menyembah hawa nafsu mereka. Mereka tidak tahu Tuhan mereka yang sebenar, yang layak mereka sembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di sini kita melihat dalam satu hadis di mana Imam Ibn Kathir telah mengetengahkan kisah Zimam Ibn Sa'labah. Dikisahkan bahawa Zimam bersumpah dengan menyebut beberapa ciptaan Allah seperti dalam surah ini. Ia datang bertanya kepada Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sabit dari Anas. Anas berkata, kami merasa segan untuk menanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Maka kami sangat berbahagia ketika datang seseorang lelaki yang cerdas dari pendalaman. Ia bertanya kepada baginda sedangkan kami mendengarkannya. Okey. Sahabat-sahabat, ya, kadang-kadang dia merasa takut nak bertanya. Ya. Mereka takut nak bertanya bukan kerana apa? Kerana kadang-kadang takut bila ditanya akan memberatkan diri mereka. Seperti mana yang dilakukan oleh Bani Israel. Bani Israel ni dia bertanya, kadang-kadang ada 2 perkara yang dia bertanya. Satu, dia tak nak buat. Dia cuba nak lari. Ya. Yang kedua, dia banyak alasan yang menyebabkan dia susah. Tu dia. Bani Israel dalam kisah lembu, ya, lembu sapi yang Allah katakan sembelih, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Apabila mereka minta Nabi Musa menyelesaikan dalam kisah seorang lelaki yang dibunuh, maka Nabi Musa pun minta kepada Allah. Lalu Nabi Musa mengatakan, wahai kaum, ya, sesungguhnya Allah mengarahkan kamu menyembelih lembu. Kaedah kita apa dia tadi? As-sam'u wa ta'ah. Nabi yang mengatakan sembelih lembu, sami'na wa ata'ana. Kami dengar dan kami patuh. Selesai tak? Selesai. Ya? Selesai. Tetapi mereka buat macam mana? Apa yang mereka kata? Mereka mempertikaikan Nabi Musa. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ya? Lalu mereka mengatakan, atattakhiduna khudwa? Apakah kamu menjadikan kami satu permainan? Ya? Lalu Nabi Musa mengatakan apa? Okey, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna khudwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Lalu Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah termasuk di kalangan golongan yang jahil. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah agama. Agama Rasul mengarahkan terus terima, jangan banyak cakap. Allah kata sembelih lembu, sembelih. Tetapi Bani Israel, inilah dia Bani Israel. Banyak sangat cekadak kata orang. Ya. Dia nak pusing. Takkan kes kita tanya ni bab mayat, tiba-tiba suruh sembelih lembu. La ilaha illallah. Akal, kamu masukkan akal, jadi begitulah. Kalau kamu sembelih je lembu, dah settle dah. Apa dia kata? Cuba terangkan. Bila masuk, cuba terangkan, dia jadi masalah lah. Ya. Cuba terangkan, lembu tu macam mana? Mula, dah menjadi masalah. Kalau dia ambil lembu betina tu, dah settle dah. Alhamdulillah. Settle.
Dah tak banyak cakap. Mu ambil tua ke, mu ambil muda ke, macam kita. Mu nak kahwin, kahwin. Tak kisah ambil muda ke, tua ke, apa ke, terpulang kat kamu. Ya. Tapi bila dah hadkan, kahwin kena hadkan. Ya. Tapi bak lembu ni, ya, dia tak boleh hadkan, dia kena ikut. Tapi apa berlaku? Dia minta bagaimana usia. Dikatakan lembu itu tidak tua dan tidak terlalu kecil. Dah masalah. Berarti lembu tu anak dara. Letih dah tu. Lepas tu dia tanya, apa warna dia? La ilaha illallah, sembelih ajalah. Tak tanya apa warnanya. Kononnya nak cerita dia ni orang yang Masya Allah. Ya. Lalu dikatakan safra'u faqi'un launaha tasurrun nadhirin. Warna kekuning-kuningan. Ya. Yang mana menyenangkan hati pemandangan orang yang melihatnya. Dah bermula masalahnya. Mana nak dapat? Tadi kalau sembelih lembu, tak kira apa warna, dah settle dah. Kemudian apa yang dilakukan? Tanya yang ketiga. Tanya ketiga, habis. Ya. Lembu pada zaman itu digunakan untuk membajak, membuat kerja, ambil air, apa semua tu. Maka Allah mengatakan, lembu itu tidak digunakan untuk membajak. Lembu itu tidak digunakan untuk mengairi tanam-tanaman ataupun ambil air, pengangkutan. Waktu itulah Allah katakan dalam Quran, hampir mereka tak dapat. Kerana tinggal seekor, dikatakan ulama tafsir dalam bab ini, hanya tinggal seekor. Itu pasal harga dia, bila seekor je, harga naik. Bila tak ada barang, orang nak, ya, harga naik. Tu dia. Ya, waktu apa ni, waktu PKP dulu kan, roti gardenia tu menjadi pilihan. Berbaris orang berebut. Ui, kita yang selalu ambil banyak pun tak boleh juga. Tak boleh, Ustaz. Saya terpaksa bagi satu je. Aduh, kan. Menjadi pilihan. Jadi akhirnya lembu ini hampir-hampir tidak dapat disembelih. Tapi dengan harga yang mahal yang dikatakan, nilaiannya dibuka kulit lembu tu, diletak dinar emas tu. Memenuhi kulit lembu. Ya, tu dia. Ini Bani Israel. Kesan dia bertanya, akhirnya menyusahkan dia. Begitu juga dalam peristiwa peperangan di antara Talut dengan Jalut. Asalnya, mereka yang minta. Mereka minta kepada Nabi mereka. Ya, minta kepada Tuhan agar wajibkan kami berperang. Lalu Nabi itu mengatakan, aku takut Allah mewajibkan kamu perang, kamu takkan pergi perang. Lalu apa dia? Mereka kata, macam mana kami takkan pergi perang? Oh, boy, sombong. Macam mana kami takkan pergi perang? Sedangkan anak-anak kami ditangkap, dibunuh, tanah-tanah harta kami semua dirampas. Oh, bila Nabi itu berdoa kepada Allah, minta kebenaran untuk berjihad, tengok-tengok lari sebahagian. Ini nak perang ke nak cakap tunjuk hebat ni. Kemudian lantik pemimpin yang dikatakan Talut. Tak sesuai. Talut tak layak menjadi pemimpin. Nampak tak? Mereka menentang Nabi mereka begitu sekali. Mempertikaikan keputusan Nabi. Jangan tuan-tuan dan perempuan, kita umat Muhammad jangan mempertikaikan apa yang Allah dan Rasul terangkan kepada kita, sampaikan kepada kita. Jangan. Jangan jadi Bani Israel. Okey. Dalam ayat ini, hadis ini menceritakan, Anas menceritakan, disebabkan kami takut, ya. Ayat Al-Quran diturunkan menceritakan di kalangan mereka bila bertanya akhirnya menjadi kafir kepada mereka. Yakni mereka tak mampu untuk melakukan, akhirnya mereka kafir. Jadi oleh kerana itu mereka takut nak bertanya, takut disyariatkan syariat baru. Maka datang lelaki-lelaki macam ni, mereka suka. Orang bertanya, mereka dapat dengar. Okey. Apakah lelaki ini bertanya? Lelaki itu berkata, hai Muhammad. Dia panggil hai Muhammad je. Mau penampar kita ya? Panggil lah. Ya Rasulullah. Okey, kita kena faham ya. Tuan-tuan dan perempuan, berurusan dengan orang asli ni lain. Dia ada taraf-taraf. Orang bandar lain. Orang kampung lain. Ya, orang asli lain. Kampung orang asli lain. Kita pernah berdakwah kampung orang asli. Dan saya pernah bawa pelajar. Ya, anak orang asli belajar. Dia makan nasi. Dia pergi ke bawah tangga tu. Apa dia buat? Hoi, buat apa tu? Tengah makan arang. Ui, makan arang. Kenapa makan arang ni? Kakak dia tu dia suka tu. Kamu nak makan nasi dengan arang ni? Nak? Ui.
Lepas tu tanya kakak dia apa, tok dia kalau merokok tu letak arang kat tangan dia, dia makan lah. Oh gitu, tak apalah. Kita kata suka. Nanti bagi. Tak adalah bagi kan. Tapi nak menceritakan begitu. Ui, susah. Peringkat awal susah nak asli. Ya. Kita pernah pergi berdakwah di tempat bukan tapah, di Simpang Pulai, perkampungan orang asli. Ya. Ustaz, alhamdulillah saya ni dah Islam 3 kali. Ui, terkejut kita kan. Islam 3 kali. Kita inilah Islam sekali. Ya, lemak kita lahir sampai sekarang, minta janganlah 2 kali. Cukuplah sekali. Ya, na'udzubillah kan. Macam mana Islam 3 kali tu? Dia tak erti nak terang, tapi ada orang lain terangkan. Ustaz, dia kata 3 kali tu macam ni. Bila orang Islam datang berdakwah kan, dia masuk Islam. Lepas tu datang grup Kristian berdakwah, dia masuk Kristian. Oh gitu. Itu mau 10 kali. Ya. Tapi itulah orang asli ataupun Badawi. Kalau nak kenal Badawi itu, begitulah kedudukannya. Dia mengikut siapa yang banyak membantu. Nampak tak? Yalah, kita nak buat macam mana? Allah dah jadikan mereka kelompok yang begitu. Tetapi perlu dibimbing. Mereka berbolak-balik. Yang disebutkan dalam Al-Quran, asyaddun nifaq tu. Kerana berbolak-balik bergantung pada siapa yang banyak bagi. Ya. Jadi dalam orang asli itu, saya pergi itu sampai sekarang, kadang-kadang kita ziarah juga. Tok dia tu, yang saya katakan tu, tok dia tu, oh terima kasih Ustaz, jadikan anak saya Melayu. Melayu? Dia dah Melayu kan? Tak, dia menganggap Melayu tu Islam. Kan? Menganggap Melayu tu Islam. Tapi dia minum tuak tu dia. Kita tak boleh nak marah. Ya. Kita alhamdulillah, keluarga dia, mak saya berdakwah juga di situ, akhirnya keluarga dia tu masya-Allah. Ya, dan anak dia tu sampai hafiz Quran. Bacaan sedap. Belum kahwin lagi. Siapa nak boleh. Alhamdulillah, amin. Okey. Hafiz Quran. Saya bawa sampai ke Mesir. Dia belajar. Elok nak masuk Mesir, dia balik. Kan? Nak masuk Azhar, dia balik. Elok pun balik. Kan? Perempuan. Masya Allah, bacaan dia sedap. Ya, bacaan dia sedap. Masya Allah. Ya, memang kita sonok lah tang situ. Dan bila dia balik tu, okey lah. Dia berkhidmat di Perak sana. Dan di bawah JAKIM juga, kalau tak salah. Tapi nak menceritakan kedudukan mereka ni, kadang-kadang mereka panggil tu kena terima macam tu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kena terima. Orang kampung, ya, jangan terkejut. Orang kampung tu dia tengok kita, Allah, kita ni title doktor ke apa ke, dia panggil nama kita asal. Dia tak panggil Ustaz Fadil, tak panggil Padin. Tu kalimah dia kecil, dia panggil begitu. Kan? Ya Allah, kalau dia kadang-kadang, yalah, mereka ni orang kampung, kita nak kata apa ya? Saya bagi contoh. Kita ni dah belajar, alhamdulillah, difahamkan agama, cara nak masuk rumah orang, Assalamualaikum di pintu. Mereka ni, kita tengah makan, Assalamualaikum, la ilaha illallah, dah tengah rumah. Dah tengah rumah, walaupun saudara mara, bau bacang jarak jauh, tapi janganlah begitu. Kenapa? Aurat. Kan? Aurat. Kadang-kadang Assalamualaikum ditingkap betul-betul kat meja makan tu. Yang kakak kita mula mencari mana tudung kan. Sudah tudung saji je lah. Tak, begitu kedudukan orang kampung. Pengkat awal kita tertekan juga. Tapi kita cakap cara baik kan. Begitu kedudukannya. Macam saya nak balik kampung. Nak berceramah. Ya. Dia tak boleh macam ni Tak ada kopiah. Orang takkan terima. Kita kena raikan masyarakat yang tidak faham lagi. Ya. Sampai orang tu, Ustaz, kalau Ustaz ceramah buat kuliah pakai kopiah saya kata saya serban pakai. Kerana apa? Kerana masyarakat kampung kalau tak pakai kopiah, dia pun tak boleh terima jadi Ustaz. Itu sakitnya. Ya. Dan bab kata Syekh Albani lah, itu memang pakaian umat Islam sebelum di zaman penjajah datang, ya, menjadi syiar, maka tak menjadi masalah. Tetapi
Kita kena faham elok-elok bahawa jangan terasa hati. Kalau mereka cakap bahasa yang tak betul, kasar dengan kita, jangan terasa hati. Macam kita pergi Melaka. Okey, pergi Melaka. Tahu tak orang Melaka punya bahasa? Oh, tak tahu. Entah kami orang mana? Melaka? Oh, bukan. Orang Melaka ni, saya jaga anak dia. Ya, anak dia di Pakistan dulu. Saya jaga. Lepas tu balik Malaysia, jumpa dia. Oh, kamu Padin celaka. Oh, kita kata apa hal? Lama tak jumpa. Celaka, kalimah tu. Rupanya, itulah kalimah mesra orang Melaka. Kalimah kasar. Ya, bahasa kasar. Jangan kita buat. Ya, celaka orang boleh. Bahasa kasar mereka, tapi tak seharusnya lah. Tetapi bahasa kasar tanda mesra dia kepada kita. Maka kita sabar je lah. Ya, okey lah, tak apa. Tapi dalam hati tertanya, kenapa dia sebut aku celaka ni? Kenapa? Sampailah orang bagi tahu. Itulah bahasa sayang dia kepada kita. Ya, tapi tak boleh lah. Ya, berbahaya. Okey, baik. Jadi, dalam kisah ni, dia panggil, Ya Muhammad. Boy. Ya Muhammad, kami didatangi oleh utusanmu. Dia mengatakan kepada kami bahawa engkau mengatakan bahawa Allah mengutusmu. Beliau menjawab, ya utusanku, benar. Ia bertanya, siapa yang mencipta langit? Beliau menjawab, Allah. Ya, ini tak ada tapis-tapis. Allah. Ia bertanya, siapa yang mencipta bumi? Beliau menjawab, Allah. Ya, walaupun fahaman mereka ini berlain, tetapi Rasulullah kena terangkan. Dalam bab akidah, kita tak boleh pusing-pusing. Oleh kerana itu, waktu saya nak ambil tauliah di sebuah negeri itu, ya, saya telah tekad kalau dia tanya Ar-Rahmanu berkaitan dengan Allah di mana, memang saya akan sebut seperti mana dalam Al-Quran dan seperti hadis. Dapat tak dapat itu lain cerita. Ya, itu tekad saya. Ya, waktu tu. Tapi alhamdulillah dia tak bertanya, kan? Pasal apa? Bagi kita masalah akidah tak boleh nak pusing-pusing lah. Ya, kenapa nak apa orang kata? Mesra pula dengan orang lain, nak kena pusing kalimah. Tak boleh. Akidah tetap akidah. Yang mana akidah ini menentukan syurga dan neraka mesti tegas. Maka Rasulullah ditanya, ia bertanya, siapakah yang mencipta bumi? Baginda menjawab, Allah. Ia bertanya, siapa yang menegakkan gunung ganang ini dan menjadikan padanya apa yang dijadikannya? Beliau menjawab, Allah. Ia bertanya, demi zat yang menciptakan langit dan bumi serta menegakkan gunung ganang ini, apakah benar Allah mengutusmu? Beliau menjawab, baginda menjawab, benar. Oh, tu dia, nampak tak? Itu yang disebutkan dalam ayat tadi. Allah nampakkan kepada orang-orang yang begini, gunung ganang tu hebat bagi mereka. Kita nampak dah tak ada apa-apa je. Matahari naik, turun naik, tak rasa apa-apa. Ya? Sedangkan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Yang terpacak matahari, bulan, turun naik, tak ada tali, tak ada apa, kita tak terasa apa. Tapi bagi orang-orang yang Badawi ini, tempat-tempat mereka, padang pasir, gunung ganang, apa semua ni, menjadikan kehebatan bagi mereka. Okey? Kemudian, ia berkata, dan utusanmu menegakkan kepada kami, mengatakan kepada kami bahawa kami harus menegakkan solat 5 waktu dalam sehari semalam. Beliau menjawab, ya, utusanku benar. Ia bertanya, demi zat yang mengutusmu, apakah benar Allah memerintahkan kepadamu demikian? Beliau menjawab, benar. Subhanallah, pertanyaan ini direct ya. Tanya memang betul-betul nak tahu. Rasulullah jawab sebiji-sebiji. Kenapa? Dia dah mengenali zat yang mengarahkan kepada Rasulullah, yakni dia mengenali Allah. Ia berkata, dan utusanmu mengatakan kami wajib mengeluarkan zakat harta dari harta kami. Baginda menjawab, ya, utusanku benar. Ia bertanya, demi zat yang mengutusmu, apakah benar Allah memerintahkan kepadamu demikian? Baginda menjawab, benar. Ia berkata, dan utusanmu mengatakan kepada kami bahawa kami wajib berpuasa di bulan Ramadan dalam setahun. Nabi menjawab, ya, utusanku benar. Dia bertanya, demi zat yang mengutusmu, apakah benar Allah memerintahkan kepadamu demikian? Nabi menjawab, benar. Subhanallah ya, tuan-tuan dan perempuan. Ajib. Pertanyaan demi pertanyaan, Rasulullah tak bengkok jawab, ya, ya, ya. Oleh kerana tu, orang-orang yang membawa Al-Quran dan As-Sunnah kena terangkan, tak ada bengkok-bengkok. Jangan nak
terlampau berlapik-lapik sangat sampai mesej yang sebenar tidak sampai, dan Allah itu tidak jelas. Kita sembah Allah tu tak jelas. Ya, tak tahu Allah kat mana, tak tahu sifat-sifat Allah yang harus kita beriman. Sampai tahap begitu sekali. Na'udzubillah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai kita mati kita tak kenal pencipta kita seperti mana yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Baik. Dia bertanya demi zat, dia berkata, dan utusanmu mengatakan kepada kami bahawa kami wajib menunaikan ibadah haji atas orang yang mampu menunaikan dari kami. Beliau menjawab, ya, utusanku benar. Kemudian ia beranjak seraya berkata, setelah didapati daripada rukun Islam, iman kepada Allah dan rukun Islam itu, maka dia pun berganjak dan dia berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Ini kalimah yang agung bagi saya. Kalimah ni agung kerana dia mengangkat Allah sebagai Tuhan terus direct. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, terus beriman. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Beriman risalah, beriman dengan Allah ni memadai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, clear. Tapi kenapa kita sibuk dengan kefahaman falsafah-falsafah? Akhirnya kita tak clear. Ya, na'udzubillah. Subhanallah, dahsyat ya. Kemudian ia beranjak seraya berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak menambah sedikit pun atasnya dan juga tidak akan mengurangi sedikit pun. Itu dia kalimah yang agung. Tuan-tuan dan perempuan, bila Quran dan hadis sampai kepada kita, pertama beriman, jangan tambah, jangan kurang. Kalau Allah kata, Rasulullah kata subhanallah, subhanallah. Jangan who. Ya, who are you and talking about that? Kan, boy. Ya, siapa kamu nak bicara dalam bab-bab yang begini? Tak boleh. Bila Allah mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dia agama. Agama wahyu. Baru Islam terpelihara. Puncanya Islam rosak disebabkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab di kalangan manusia yang ada ilmu, tetapi dia menyesatkan orang. Ini dia. Dia nakkan Islam itu beriramalah, Islam itu ikut dia. Habis Islam. Islam kita habis. Subhanallah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kita membawa agama yang Rasulullah bawa asli. Ya, bab kata orang air yang penuh tu dibawa tanpa kurang, tanpa ditambahkan sampai kepada kita, tiba-tiba kita tambah ikut suka kita. Ya, 3 in 1 tambah. Akhirnya agama kita hancur. Ya, bukan lagi dah agama dari Allah. Na'udzubillah. Okey, maka Nabi berkata, jika benar, nescaya ia akan masuk syurga. Jika dia benar apa yang dikatakan itu, yakni aku tidak akan tambah dan tidak akan kurang, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan dan perempuan, agama kita dah ditambah dan dah dikurang. Akhirnya Islam tidak asli. Siapa yang nak bertanggungjawab dalam bab ini? Agama kita sudah tidak asli. Dah begitu kita dapat daripada guru-guru yang mengajar ikut hawa nafsu juga. Akhirnya hancur kita. Na'udzubillah min zalik. Istiqamah. Bagi saya istiqamah. Istiqamah di atas manhaj kita. Bahawa Al-Quran dan As-Sunnah kita tak akan tambah dan tidak akan kurang. Kita beriman seperti mana yang dibawa kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan sampai dunia kiamat kita tak akan berganjak. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiyal amrullah. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran, menyampaikan risalah ini, dan mereka ini tidak takut akan dimudaratkan sehingga datang keputusan Allah menang ataupun mati syahid. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah pelihara iman kita, dan Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita berdiri dan beristiqamah di atas manhaj Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di sini dulu, ya. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa